Adakah anda dapat merasai ketenangan melalui video ini? Itu sebabnya semua orang dah tidur dan saya pun tak dapat lelap. Jadi saya nak buat video ni lah, okay? Dan video kali ni saya nak berkongsi dengan korang semua apa 30 wasiat daripada Imam Ash-Shafi'i. So korang kena stay tune. Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to another video. If you guys are new here, I'm Aiza, a review mom. In today's video, I will be reviewing this book 30 Wasiat Imam Syafi'i, edisi kemas kini oleh Khairul Ghazali. So let's get into it. Pertama sekali, saya nak sentuh pasal kulit buku. Tak ada apa-apa sangat kulit buku dia. Saya sangat suka. Dia punya kulit buku ni sangat simple dan penggunaan warna pun sangat contemporary gitu. Dekat sini ada tajuk dan kemudian dekat sini ada kata-kata hikmah. Marah adalah satu antara panah-panah syaitan yang mengandungi racun. Oleh itu, hindari marah supaya kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Okey. Harga buku ni untuk Semenanjung Malaysia RM22 dan Sabah Sarawak RM25. Dalam bahagian pendahuluan, penulis menulis tentang latar belakang Imam Syafi'i, siapa sebenarnya Imam Syafi'i ini, pada tahun bilakah beliau lahir dan apa kesusahan hidup yang telah beliau hadapi semasa beliau masih hidup. Dalam 30 buah bab ini adalah 30 nasihat Imam Syafi'i yang merupakan nasihat dan peringatan kepada umat Islam. Kalau saya nak baca semua wasiat ni sangatlah panjang, tapi saya boleh baca 10 bab awal ya. Bab 1, belajar dan mengajarkan ilmu. Bab 2, memilih makanan yang halal. Bab 3, memperbanyakkan 5 perkara. Bab 4, sabar dengan musibah, syukur dengan nikmat. Bab 5, menziarahi orang sakit. Bab 6, hindari perasaan marah. Bab 7, mengasihani anak yatim. Bab 8, berbakti kepada ibu bapa. Bab 9, amalan soleh sebagai perisai. Bab 10, takwa membuahkan insan berjaya dan cemerlang. Dalam setiap wasiat ni, penulis memuatkan beberapa kata-kata hikmah, kata-kata nasihat yang berbentuk seperti ini dan juga ini. Okey, apa yang saya suka tentang buku ni sangat padat dan ringkas. Saya rasa buku ni sangat sesuai untuk korang yang bekerja, dan saya syorkan korang beli ni dan baca masa bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan 30 hari dan buku nipis je, jadi korang boleh hadam satu nasihat satu hari untuk perbaiki diri, untuk perbaiki amal. Sebab kadang-kadang kita terleka. Kita rasa dah cukup kita jaga amalan-amalan, ibadah-ibadah yang wajib. Dan antara nasihat-nasihat Imam Syafi'i untuk kita perbanyakkan amal, bukan saja menjaga yang wajib, tapi menambah amalan dengan melakukan ibadah-ibadah sunat seperti puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Saya ada kongsikan review dekat Instagram dan setakat ni ramai yang sangat-sangat menyukai ulasan pendek saya di Instagram. Buku ni dalam setiap bab memang saya akan buat refleksi diri. Lepas baca satu bab, saya akan buat refleksi. Antara wasiat yang saya suka adalah tentang ilmu. Jadi dalam bab ini atau wasiat ini, Imam Ash-Shafi'i menerangkan ada dua jenis ilmu. Yang pertama ialah masail, yang kedua ialah ilmu fadail. Jadi ilmu masail ni apa? Ilmu masail ni diperolehi bila kita belajar secara terus dengan guru. Bagi saya macam bertalaki lah, bersemuka. Dan kemudian ilmu fadail ni kita boleh pelajari dengan menghadiri majlis-majlis ilmu seperti usrah, kuliah mingguan, dan ada satu lagi cara yang menarik dan mudah untuk kita amalkan ialah dengan kaedah membaca buku. Disebabkan sekarang pandemik kan, kita tak boleh keluar nak pergi kuliah, nak pergi majlis agama, majlis-majlis yang bila kita berhimpun ada malaikat yang turun duduk di antara kita, memang indah sangat. Tapi pandemik kita tak dapat keluar dan tak dapat buat semua tu lagi. Jadi membaca buku adalah metod yang paling baik dan paling sesuai untuk kita dapat ilmu. Imam Syafi'i
menasihatkan kita supaya jangan berhenti cari ilmu. Okey, dan isi seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda semua ialah beristighfar sentiasa. Bila ada rasa buat dosa-dosa kecil, kita terus istighfar, astaghfirullahalazim. Sebab kita tak tahu bila kita rasa macam, okey, saya bagi contoh, kalau kita scroll beli handbag lah apa, dia nak menunjuk. Kan dah bersangka-sangka buruk. Apa yang kita boleh lakukan ialah istighfar. Sebab ciri-ciri orang beriman tu menurut Imam Syafi'i ialah orang-orang yang segera meminta ampun daripada Allah, beristighfar. Sebab setiap kali kita istighfar tu ada satu titik hitam yang hilang daripada hati kita. Ciri-ciri orang-orang beriman ini ialah mereka kerap beristighfar, meminta keampunan daripada Allah bila mereka telah melakukan dosa-dosa kecil, sengaja atau tidak, mereka tetap juga beristighfar. Sebab benda ni boleh mengekang mereka daripada terjerumus dan melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Isi seterusnya yang saya nak kongsi ialah bab 20, tafakur sebelum tidur. Sejujurnya bila saya penat sangat dalam satu hari tu, nak melayan anak, nak buat kerja-kerja rumah, buat kerja-kerja hakiki kan, saya lupa nak buat takafur sebelum tidur. Okay, jadi macam mana nak takafur sebelum tidur? Sebelum tidur kita tanya diri, hari ni ketakwaan aku ni dah bertambah ke tak? Iman aku bertambah ke tak? Amal ibadah aku baik atau tidak? Jadi sebelum tidur kita kena tanya diri, hari ni elok tak amalan kita? Cukup tak amalan kita? Jadi bila kita buat refleksi tu, takafur sebelum tidur, kita boleh nak niat untuk esoknya jadi yang lebih baik, buat yang lebih baik daripada semalam. Jadi nasihat tu antara yang saya suka. Ada satu kata-kata mutiara dalam bab 25, iaitu wasiat ke-25 dari Imam Syafi'i, iaitu meraih syurga impian. Dalam ni ada beberapa poin yang saya sangat suka, tapi saya tak nak kongsi semua. Okay, saya akan baca. Kebahagiaan di dunia belum menjadi pasport untuk ke syurga, malah menjadi kesalahan apabila kekayaan yang didapati tidak diperoleh dan dibelanjakan secara Islamik. Okay, kemudian dekat bawah ni pula, orang bijak memilih kesenangan hakiki, bukan bersifat sementara. Jadi ini adalah satu peringatan yang sangat baik saya kira. Bila kita bangun pagi, kadang-kadang kita lupa nak berniat, nak cari rezeki tu untuk apa. Sebenarnya semua yang kita buat dekat dunia ni sebenarnya kita nak reda Allah kan. Okay, jadi saya rasa tu je saya nak kongsi daripada buku ni. Tu pun saya rasa dah panjang dah. Cuma yang saya kongsikan ni cuma 5% je dari buku ni saya rasa. Dan korang mesti cubalah. Saya syorkan untuk korang baca dalam bulan Ramadan. Sebab 30 nasihat boleh hadam 1 nasihat sehari. Saya nak berterima kasih dengan Syaza dari PTS Publication sebab hantar buku ni pada saya. Saya bagi buku ni 4.5 bintang. Banyak sangat poin yang saya suka dalam buku ni. And I guess that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this and get something out of it. I hope this video is beneficial for you, and please consider this into your Ramadan TBR. And yeah, I guess that's all for today's video. If you guys enjoyed this video, you guys know what to do. Please support my channel. Yeah, don't forget to hit on that subscribe button and turn on that notification bell to know when I'll be posting my next video. I guess I'll see you in my next one. Bye. Assalamualaikum. Oh yeah, I forgot. The next book by PTS that I'm going to review is this one, the speed reading book. This is in Malay edition, so I'll be reviewing this book in Malay. So yeah, see you in my next one.